Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya benar lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama nawwartal ardha bi syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-ghafurur rahim. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, tahunnya tuan-tuan marilah sekali kita merapakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang doa kepada kita pada malam ini, pada saat ini, untuk sama-sama mengibaratkan doa Allah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masuk hari yang kedua, malam yang kedua daripada Rabiul Awal. Ya, diam tak diam tuan-tuan, kita masuk Rabiul Awal, dan biasanya ya bulan-bulan seperti ini kita sering dikaitkan dengan bulan kelahiran Junjungan besar Rasulullah SAW. Tak apalah kalau kita meraihkan setahun sekali pun tak apa. Ya, walaupun ada sebahagian daripada kawan-kawan kita boleh katakan tiap-tiap bulan meraihkan Maulid, tak apalah juga. Cuma jangan jadikan sebagai satu kemestian, ya, sebab kita bimbang juga nanti kita kemestian dan jadi macam jatuh wajib pula. Ya, jadi itu banyak perkara di akhir zaman ni, banyak perkara yang kita perlu berhati-hati, tuan-tuan. Alhamdulillah, ya, walaupun dalam keadaan 2 hari betul-betul rasa kita tidak nampak matahari daripada semalam, ya, tetapi kita masih lagi boleh bergerak sana kemari dibandingkan dengan sebahagian daripada rakan kita, sahabat kita, saudara kita yang di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu dan di Pahang dan sebagainya. Di tempat kita pun ada juga naik air, tapi taklah seperti mana di tempat lain, ya, khususnya di Rantau Panjang dan sebagainya. Banyak gambar yang terima daripada Rantau Panjang. Apapun juga, ya tuan-tuan, ya, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beritahu saya, Ustaz, itu adalah peringatan daripada Allah di Kelantan. Bukan nak ingatkan Kelantan, ingatkan kita semua. Ya, sebab di sana mereka nak laksanakan hukum Islam, tapi ada orang tak suka. Jadi nak beritahu Allah Taala tu seolah-olah bagi peringatan. Dan yang ketika lepas saya dapat benar-benar atau tidak di Sabah Bernam ada siklon. Ya, jadi benda tu tak pernah berlaku di tempat sini. Kalau kita ikutkanlah, berlaku barangkali tapi dalam satu yang kecil, saiz yang kecil, tapi ini dalam saiz yang besar dan boleh dirakam pula tu. Jadi saya melihat ini sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita ini ingat nak balik kepada Allah ataupun sebagainya. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebutkan ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Subhanallah. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, takutlah kamu kepada Allah tentang fitnah, tentang musibah, tentang bala, tentang bencana yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala bukan kepada orang yang zalim sahaja. Wa 'alamu, ketahuilah bahawasanya syadidul iqab, Allah Ta'ala ni dia punya siksaan yang sangat berat, yang sangat hebat, dan kita tidak akan tertanggung. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala turunkan bala, kalau Allah Ta'ala turunkan bencana, Allah Ta'ala turunkan musibah bukan kepada orang yang zalim saja, semua akan kena. Kepada yang zalim, maka ia menjadi satu peringatan supaya dia kembali mengakui kehebatan kekuasaan Allah. Kepada orang yang beriman, dia sebagai satu peningkatan iman. Nak diuji. Aku kata aku beriman, tapi apa ujian dia? Bila Allah uji, bagaimana sikap dia sebagai seorang yang beriman? Sabar, redha dan berusaha.
berdosa atau berserah diri ataupun bahkan bahkan barangkali mencela dengan apa yang berlaku, tidak redha, tidak sabar, apatah lagi menganggap itu sebagai satu Allah Ta'ala tak adil lah, asyik kita je kena, orang tak kena. Maka itu sebagai satu peringatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini tuan-tuan kita dapat memperbaiki keimanan kita, mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud janganlah kamu melakukan pembaziran atau boros. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah ikhwan syaitan, saudara. Ikhwan ini saudara, ya, saudara syaitan, dan syaitan itu adalah kufur terhadap Tuhannya. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan yang kita nak bincangkan pada malam ini berkaitan dengan isu membazir, ya. Peringatan kepada kita sendiri supaya kita jangan jadi orang yang membazir. Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya, ya, wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Jangan kamu melakukan pembaziran, ya, pemborosan atau apa juga perkara yang berkaitan dengan pembazir. Kerana apa? Kerana sifat membazir itu Allah Ta'ala sebutkan adalah orang-orang yang membazir, melakukan pembaziran itu adalah di kalangan ikhwan, ya, bukan dengan muslimin. Ikhwan syayatin, ikhwan maknanya sahabat, saudara rapat, ya, bukannya sahabat-sahabat saja, ya. Maknanya kalau manusia ni dia ikhwan, innamal mu'minuna ikhwan, maksud orang mukmin itu bersaudara. Ada perkaitan dari sudut dalaman dan luaran, ya, kaitan dari sudut akidah, kaitan sudut rohani, kaitan dari sudut darah, perkalian itu ada. Jadi kalau Allah Ta'ala sebutkan orang yang berzina adalah ikhwan, seolah dia memang ngam itulah, kamcing itulah dengan syaitan. Dan ingatkan wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan jelaslah syaitan itu adalah makhluk yang kufur kepada Allah, ya, makhluk yang ingkar kepada Allah, makhluk yang tidak erti berterima kasih, ya, kepada Allah Ta'ala dan melupakan nikmat. Mereka itu menolak dan melupakan nikmat-nikmat yang telah diterima daripada Allah SWT. Sebab itu dalam tafsir Al-Azhar Dr. Hamka menjelaskan menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, membazir ini bagaimana, yaitu membelanjakan hartanya bukan pada jalannya. Tuan-tuan, kita keluarkan harta tapi bukan yang sepatutnya kita keluarkan, bukan sepatutnya kita infakkan. Itu termasuk dalam membazir. Bukan sekadar kita lebih daripada keperluan kita yang kita faham, tetapi kita beli sesuatu yang bukan pada jalannya, pada yang sepatutnya kita beli, kita belanjakan, maka itu dikatakan membazir, ya. Kalau Imam Malik menyebutkan mengambil harta daripada jalan yang betul tetapi menggunakannya pada jalan yang tak betul, mengambil secara pantas tetapi menggunakan secara tidak pantas. Itu masuk dalam bahasa Indonesia. Maknanya kita ambil memang harta kita, kita bukan curi, kita hasil usaha kita, ya, kita tidak ambil daripada harta orang lain, usaha kita beli sebagainya, tetapi kita belanjakan, kita gunakan dia itu bukan pada jalan yang sepatutnya. Contoh katakan, ya, kita beli kasut, kita beli pakaian dan sebagainya dengan hasil timbul kita, tapi kita gunakan pakaian kita itu bukan untuk beribadat, kita gunakan untuk bermaksiat, maka itu dikatakan sebagai membazir, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan tuliskan oleh Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Baik. Jadi nyata tuan-tuan, pembaziran itu bukan sahaja ditentang oleh Islam, tetapi dari sudut kemanusiaan ia adalah suatu yang sangat dibenci. Kerana apa? Kerana pembaziran ini boleh menjejaskan agihan kekayaan harta dunia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, yang mana sepatutnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Bila mana berlakunya ketirisan, bila mana berlakunya pembaziran, bila mana berlakunya pengaliran harta bukan pada yang sepatutnya, maka ada pihak, ada golongan tertentu yang tidak dapat menikmatinya, sebab dia telah digunakan oleh orang lain secara tidak berhemat. Sebab itu kalau kita melihat, ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia, mereka
terus melakukan pembaziran kerana mereka mengenapikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka tak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, sehinggalah mereka melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Menurut penulis ini menyebutkan antaranya di kalangan golongan-golongan pemerintah, mereka membina tubuh-tubuh. Ini antaranya tubuh itu, tubuh ini, yang mana kosnya tuan-tuan kalau kita tengok bukanlah suatu jumlah yang sedikit. Tubuh-tubuh ataupun pintu-pintu gerbang yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang telah sehingga dicatatkan sebagai barangkali antara yang terbesar di dunia, yang terhebat di dunia, walau dengan apa alasan sekalipun, khususnya alasan dari segi komersial, pelancongan atau sebagainya. Tetapi kalau kos itu menyebabkan ada orang-orang rakyat contohnya yang tidak mendapat haknya kerana digunakan, dibelanjakan pada jalan tersebut, maka itu dikatakan sebagai pembaziran. Ataupun kata penulis ini membina padang-padang golf, membina padang-padang golf atau seumpamanya, yang mana kebanyakan ia menggunakan wang negara ataupun wang rakyat. Contohnya kalau tengok padang golf, maintenance-nya bukannya murah, walaupun dia barangkali dibina oleh pihak-pihak yang bukan kerajaan. Tetapi kita tengok dari sudut keluasan dulu, manfaat tanah. Saya ingat 8 lubang tu lebih daripada 20 ekar Menggalilah. Jadi alangkah baiknya kalau itu dapat dimanfaatkan untuk kegunaan rakyat bagi satu tempat tersebut. Bagaimana mungkin, bagaimana boleh, contohnya kata menurut kami penulis ini sebutkan, itu membina padang-padang yang boleh digunakan oleh beberapa orang saja, tetapi keluasan yang sama itu sebabnya boleh dimanfaatkan oleh orang yang lebih ramai dan sebagainya. Dan semua modal ini akan mengakibatkan kepincangan dalam pengagihan harta ataupun kekayaan, khususnya dalam kalangan masyarakat yang miskin. Di kalangan golongan hartawan, tidak kurang pula mereka juga melakukan pembaziran, khususnya dalam perlombaan membina bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah bukan sebagai keperluan sebenarnya, malah lebih bersifat untuk kebanggaan. Hari ini manusia membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang mana bukan satu keperluan, lebih kepada kebanggaan. Kadang-kadang tuan-tuan kita dapati ahli dalam sebuah rumah ataupun banglo ataupun apalagi bahasa kalau yang besar tu agam ahlinya itu bukanlah ramai penuh. Kalau sampai 3 tingkat bangunan tu, rumah agam tu, jadi maknanya itu pun tak selalu, tak hari-hari tidur kat rumah kan. Minggu ni barangkali dekat luar negara, minggu depan lagi kat luar negeri, minggu depan lagi tak tahu lah mana-mana, luar daerah sebagainya. Jadi tidak digunakan, tetapi dibina secara besar dengan tujuan untuk kebanggaan. Dan di sekitar kita juga tuan-tuan pun sudah berlaku, dan tuan boleh tengok bagaimana ada manusia yang membina bangunan-bangunan yang besar, yang akhirnya tidak diduduki pun. Duduk sekejap, lepas tu habis, tinggal dulu, habis. Akhirnya jadi bualan, jadi cerita dan jadi fitnah. Tetapi kalau membina yang besar, hebat, memang ada keperluannya, tak jadi masalah. Contoh kita buat komplek anak yatim yang mana dihuni oleh, contoh ramai-ramai anak yatim duduk situ, boleh buat ramai-ramai, yang boleh digunakan, dimanfaatkan, maka itu bukan satu yang dianggap sebagai pembaziran. Dan kalau dalam kita tengok dalam membina bangunan-bangunan ini juga tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh tengok bagaimana yang berlaku di Burj Dubai dan sebagainya. Maknanya mereka berlumba-lumba. Hatta di dalam persekitaran di Makkah Madinah juga pun berlaku demikian, membina sehingga tinggi-tinggi dan sebagainya. Dan banyaklah juga saya dapat feedback daripada rakan-rakan, maknanya seolah akhir zaman itu sudah semakin hampir. Dah tak nampak dah. Dah tak nampak dah apa nama ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu, Kaabah tu dah kecil je tinggal. Dan yang latest saya tengok
bangunan Masjidil Haram pun dah buka ya semua keliling tu. Tinggal yang bridge 3 bulat ring tu je. Tinggal matap itu saja. Yang lain tu dah dihapuskan, maknanya dah dibesarkan lah tujuan dia. Dan kalau tengok yang future punya pandangan, sekitar dia Masjidil Haram itu akan dibangunkan dipanggil macam kompleks lah. Situ ada penginapan dan sebagainya. Ialah niatnya, kalau niat dengan tujuan yang betul dan ada keperluannya, maka tidak jadi satu masalah. Cantik juga kalau tuan pernah pergi ke Bandung di Indonesia, ada satu masjid yang besar tu, saya tak tahu mana masjidnya, tapi masjid yang besar paling tua di Bandung, di mana diarahkan ketika zaman Soeharto dahulu supaya tidak ada bangunan di Bandung itu yang melebihi ketinggian menara masjid tersebut. Tu nampak dari satu segi dia supaya nak menghormati kedudukan masjid. Tapi sekarang saya tengok ada yang lebih tinggi, sebab presiden dah ada dah. Tapi kalau secara average tuan-tuan boleh tengok lah, boleh tengok itu yang berlaku di sana. Baik, balik pada soalan tadi, di mana golongan-golongan yang hartawan pada hari ini membina bangunan-bangunan yang bukan satu keperluan, bahkan lebih bersifat kepada kebanggaan. Bangga dengan bangunan yang tinggi, bangga dengan binaan yang tinggi. Di samping ia adalah untuk bersifat perhiasan, nak cantik, nak lawan cantik. Kalau tempat kita pun tahu kan, tinggi, besar, cantik. Namun saya dimaafkan, banyak lagi ruang-ruang yang kosong. Sebab Wallahualam, mungkin sewa mahal kot. Mungkin sewa mahal. Dan kalau masjid tu, okeylah cantik. Cerita pasal masjid saya teringat. Kalau tuan-tuan dalam perjalanan daripada Jakarta ke Bandung, tuan-tuan akan jumpa satu masjid di sebelah kiri, sebiji macam Masjid Shah Alam. Macam masjid negara, masjid di Shah Alam tu, 4 menara kubah di tengah. Color dia pun memang sebiji. Orang tanya kenapa dia, macam mana dia buat kan? Senang aja kata. Pasal yang buat kat Shah Alam tu balik kampung buat kat sana lah pula. Betul tak? Bukan susah. Nak menunjukkan wang dia yang buat, kaum kita. Ya tuan-tuan, kalau sempat lah, kalau ada kesempatan tu, kebetulan saya kesempatan baru ni saya tengok, memang ngam-ngam. Cuma saiz dia tu kecil sikit. Macam-macam Cik Raimiah kot, saya ada tu. Waktu saya dalam bas perhatikan, orang tanya saya, macam Cik Salam tu? Yalah, Cik Salam macam betul lah bentuk dia. Baik, akhir zaman ini manusia membina bangunan untuk memperlihatkan kemampuan, bukan melihat kepada keperluan. Dalam hal ini tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Surah Al-Hud ayat 6. Yang bermaksud, dan tiada suatu binatang ataupun benda hidup yang melata di muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala memberi rezeki kepadanya. Dia tahu tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab nyata, yakni Lauh Mahfuz. Dalam ayat ini nak jelaskan kepada kita tuan-tuan bahawa memang setiap dabbah ini dimasukkan dalam tafsir, yang ini setiap benda yang hidup, bukan binatang saja. Kalau dalam tanda-tanda kiamat, dabbatul ard, binatang yang melata, itu khusus, maknanya ditafsirkan, diuraikan, rujuk pada sana. Tapi dabbah ini maknanya di sini Allah Ta'ala memberi jamin setiap benda hidup rezekinya, imam manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, semua ada rezeki masing-masing, yang mana ia tertulis di Lauh Mahfuz. Dan Allah Ta'ala mengetahui, dia tahu tempat berdiam, yakni tempat tinggalnya, tempat kedudukannya di muka bumi ini, dan tempat penyimpanannya. Maksudnya di sini ialah tempat di akhirat nanti, di mana kedudukan dia. Nanti yang dirasakan oleh para ulama tafsir. Semuanya telah terjemahannya tertulis di Lauh Mahfuz setiap daripada rezeki kita. Memang dia adalah dituliskan Allah Ta'ala menulis menyiapkan ataupun menyediakan rezeki bagi setiap manusia ini. Tetapi apabila berlakunya penyelewengan, maka ia akan menyebabkan rezekinya itu seolah-olah terhenti atau tersekat. Di mana pun menyatakan Allah Ta'ala menjamin rezeki setiap yang hidup, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala,
Tetapi oleh sebab kebanyakan manusia, terutamanya golongan-golongan yang mempunyai kuasa, lebih mengutamakan projek-projek yang membazir, maka wujudnya krisis ekonomi dalam kalangan orang-orang miskin ataupun orang-orang yang susah. Jadi ini suatu perkara yang harus kita ingat, bila mana kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penguasa, untuk menjadi orang yang mentadbir, khususnya hal-hal berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan agihan kekayaan yang ada. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang mudah-mudahan perundingan ataupun perbincangan berkaitan dengan air di Selangor ini dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita dapatlah 40 meter padu air itu secara bersumur. Doa tuan-tuan, mudah-mudahan bukan suatu yang mustahil bila mana dijalankan secara telus, dijalankan secara benar-benar, benar-benar mengikut salurannya, dan yang penting tawakal, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab air itu anugerah daripada Allah. Jadi bila kita dapat, maka jadi kewajiban kita untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula tuan-tuan, di akhir-akhir ini ada golongan-golongan manusia, pemimpin negara-negara yang mengadakan projek untuk menguasai angkasa lepas. Sayangnya ketika mereka menaburkan orang di angkasa, mereka seolah lupa bahawa ramai di kalangan manusia di muka bumi masih lagi keadaan tidak berumah dan tidak makan. Kita pergi sibuk bina, ataupun pergi melancong ke angkasa lepas, bina apa sebagainya berada di angkasa lepas. Tetapi dalam masa yang sama kita lupa di bawah ini yang duduk di muka bumi ini masih ramai lagi rupa-rupanya tidak ada rumah, yang masih lagi istilahnya hidup sebagai gelandangan. Tuan-tuan, kalau di Kuala Lumpur pun banyak, dan ada usaha-usaha untuk membantu. Bahkan kadang-kadang mereka ini bukannya tak mampu, bolehlah mampu untuk cari sewa rumah atau sebagainya untuk bilik, tapi mereka lebih senang duduk di mana-mana tempat, kadang-kadang tidur di kaki lima, kadang-kadang tidur di masjid dan sebagainya. Bukan tak ada kerja, memang kebayang. Ada juga kalangan mereka yang ada kerja sebenarnya, walaupun sekadar sebagai security guard dan sebagainya. Dalam satu riwayat, hadis daripada Abu Daud, daripada Anas radhiyallahu anhu menjelaskan pada suatu ketika, satu hari Rasulullah SAW keluar berjalan bersama dengan Anas. Tiba-tiba Nabi terpandang kepada sebuah rumah yang di atasnya terbedah sebuah kubah. Kata rumah itu ada kubah. Lalu baginda bertanya, rumah siapa ini? Sahabat itu beritahu bahawa rumah itu ada punya sipulan daripada kaum Ansar. Maka Nabi pun berdiam dan tidak apa-apa, tetapi memendamkan saja perkara itu. Suatu ketika apabila sahabat daripada kaum Ansar itu berjumpa dengan Rasulullah, rumah orang Ansar yang ada kubah tadi ini berjumpa dengan Rasulullah dan memberi salam, tetapi Nabi memalingkan muka dengan wajah yang masam. Nabi tidak sebut apapun. Sahabat dia bagi salam, dia jawab salam, tetapi Nabi paling muka, tak pandangkan sahabat tadi. Jadi sahabat ini pun merasa duka cita, sehingga suatu waktu beliau menceritakan kesedihannya berikut peristiwa itu kepada Anas radhiyallahu anhu. Maka Anas pun menceritakan bahawasanya beliau pernah berjalan dengan Rasulullah SAW dan terpandang kubah tersebut yang dibina di rumah sahabat itu. Dan Nabi bertanyakan, rumah itu rumah siapa? Maka apabila sahabat itu mendengar penjelasan daripada Anas, maka fahamlah beliau itu bahawasanya Nabi SAW tidak suka dalam kalangan sahabatnya yang membuat kerja-kerja membazir seperti pembinaan kubah, kerana kubah hanyalah hiasan, bukanlah keperluan. Maka sahabat Ansar itu segera pulang ke rumah dan mengambil peralatan lalu memecahkan kubah tersebut sehingga tidak lagi kelihatan, maknanya dipecahkan. Yang ditekan oleh Rasulullah soal keperluan. Mananya mana-mana yang bukan keperluan daripada apa yang diceritakan di sini, seolah-olah Nabi melarang. Jadi kita kena tengok mana yang keperluan, mana yang
yang bukan keperluan. Dia dalam sebab itu dalam Islam dia adakan sebagai nururiyah, hajiyah, tahsiniyah. Yang sangat-sangat mendesak nururiyah, sangat penting adanya rumah. Kemudian hajiyah, hajat. Ada yang diperlukan. Kalau rumah tuan-tuan dia mesti kena ada dinding, mesti kena ada tiang, mesti kena ada bumbung, mesti kena ada lantai, tingkap, pagar. Jangan pula dirobohkan pagarnya. Pagar itu satu keperluan. Tengok pada situasi, tengok pada lokasi. Kalau tuan-tuan rasa tak perlu pagar, tak perlu buka lah, rasa okey selamat. Kalau kuartus-kuartus di Putrajaya, saya ingat yang tuan-tuan yang pernah begitu, tak ada pagar je, macam kampung biasa je. Kalau saya kampung tak ada pagar, tapi pagar dalam rumah je lah. Itu keperluan. Dan taksiniat ni lain lah. Pagar-pagar juga ada, tapi pagar yang macam mana? Pagar siap yang bergerbang itu jadi taksiniat lah. Dengan segala-galanya lah. Yang bersifat lebih kepada sebagai hiasan. Jadi yang termasuk dalam peristiwa ini adalah rumah yang kubahnya tadi itu kubah sebagai hiasan. Bukanlah maknanya Islam ni seolah-olah tidak membenarkan nampak cantik, tetapi lebih kepada keperluan itu yang diutamakan. Kita pernah dengar Nabi sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan suka kepada yang cantik. Maknanya kalau selagi boleh digunakan, pakailah. Gunakanlah dengan sebaiknya. Kalau rasa-rasa dah rosak pintu katakan kan, dah ada engsel pun dah setengah campur dah, karat-karat, lubang lubang, gantilah dengan yang lebih baik kemampuan. Dan dia ada dia punya jenis, ada dia punya kualiti, ada dia punya dekor-dekor sikit. Kalau setakat dekor biasa-biasa tak jadi masalah tuan-tuan. Ini yang seolah-olah macam rumah agama tadi tu lah, pintu je 3x3 orang. Ini suatu yang kurang sesuai. Mungkin banyak alasan yang boleh diberikan tentang pembinaan kubah atau binaan yang semuanya. Ada pendapat kononnya, ini kata pada ia menimbulkan ciri-ciri binaan Islam sebagai menggambarkan tamadun Islam yang dengan unggul. Sebenarnya kata pada ini tidak wujud apa yang dikatakan binaan Islam. Tidak juga hujah ilmiah yang dapat menguatkan anggapan itu. Maknanya binaan bentuk kubah dan ini seolah kubah Islam. Kalau mengikut penulis ini, tak ada satu kajian yang benar-benar menyatakan dia adalah berasal dari Islam. Suatu ketika tuan-tuan pengalaman saya berada di Kuching ketika itu, di sebelah kedai mall makan di Kuching ni, dia ada satu rumah ibadat. Kalau kita tengok daripada bawah sampai ke menara itu memang seolah masjid. Tapi kalau kita tengok di atas menara itu ada bendera, barulah kita tahu ia adalah tempat ibadat bagi orang agama Sikh. Ada kubah, mimbar tak tahulah sebab saya dapat tengok daripada atas, daripada bangunan sebelah. Saya tanya sahabat, ini apa? Masjid kan? Mana ada masjid? Ini Sikh punya. Silap-silapkan. Sebab kebetulan yang duduk solat, bukan solat tu, semayang dia tu sujud juga. Tengok tu sujud. Saya serban lagi tu. Besar serban dia daripada kita, tak pakai serban. Rupa-rupanya yang agama Sikh tu. Jadi bimbang juga kita terkejut. Kemudian boleh mengatakan rumah juga adalah seperti mana pakaian. Rumah adalah seperti mana pakaian. Tidak wujud apa yang disebutkan sebagai pakaian Islam, kerana rupa bentuk pakaian Islam hanyalah bersifat asasi. Kalau kita katakan songkok ni pakaian Islam, bukan juga. Kan? Kalau kita katakan baju kurung, baju Melayu ni pakaian Islam, itu baju Melayu. Tidak juga. Sebab dalam Islam asasnya ialah menutup aurat. Dari segi pakaian, menutup aurat, bersopan dan berakhlak. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni sangat-sangat fleksibel. Pakailah apa saja pakaian tuan-tuan. Pakailah apa jenis pun. Tapi syaratnya menutup aurat. Yang dikatakan menutup aurat tu apa dia? Tidak pendek, tidak jarang, tidak ketat. Jadi aku juga fashion tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pakai kimono, boleh.
Contohnya ya, perempuan lah, puan tak ada. Yang lagi pakai yang baju ninja tu, tak ada masalah. Bayang, jadi imam, pedang tak tepi lah. Benar. Perempuan nak pakai kimono, tak ada masalah pakai, tapi pakai tudung lah. Yang apa benjol macam unta belakang tu, bawa lah mana pun salahnya. Saya pun tak tahu benda tu. Ada pinggang ke, kain ke, tak salah. Kalau ni kau dari orang Eskimo yang duduk di Kutub Selatan, itu sentiasa tutup aurat. Tengok muka je kan, siap dengan mulut sangat. Nanti dia tangan lagi ditutup. Dari sudut Islam itu diterima, tak masalah. Sebab itu uniknya Islam, tuan-tuan, cantiknya Islam. Kalau kita pergi ke Mekah lah yang paling senang lah. Kita dapati dan kita jumpa dengan ramai orang-orang dari seluruh dunia dengan pakaian-pakaiannya. Cuma kadang-kadang bagi kita dengan mazhab Syafi'i ini melihat kadang ada juga yang berpakaian seolah tidak tutup aurat. Terutamanya perempuan tu kadang-kadang nampak rambut dia. Kalau di Kelang pun ada. Dia kata Islam Gujarati. Kalau dekat Star Kelang tu kan belakang opposite Star tu ada kuil tu kan. Belakang tu lagi sebenarnya ada satu masjid kecil je. Dia Masjid Gujarati. Dia kebanyakan keturunan India lah. Kalau di Taman Rakyat ni dulu lah, tak tahu sekarang ni. Di waktu pedang kadang perempuan tu jalan, dia punya tudung sampai ke bawah tu satu colour. Tudung dengan apa ni, baju dia sama terus. Itu. Yang itu kalau bagi kita lah, mazhab Syafi'i, kerana kaedah menutupnya pun tidak lengkap sebab longgar kan. Ada ruang-ruang tertentu. Sebab dalam mazhab Syafi'i aurat bagi perempuan ialah muka dan tangan, tapi kadang-kadang dia lehernya pun nampak juga. Kalau lelaki kebanyakannya mudah. Cuma kadang-kadang kita perhatikan kalau dia masih di Mekah Madinah ni, terutama di Mekah dia pakai ihram tu loading kan, hingga nampak pusat. Ini berlaku di kalangan lelaki. Nampak macam mana? Tarik atas peluru, tarik peluru. Jadi dia pun layerkan aja lah. Tu. Sebab itu asasnya rumah itu seperti berpakaian disebut di sini seperti mana asas pakaian itu untuk orang sopan dan berakhlak. Jadi untuk orang itu saya jelaskan tadi ya. Itu tu nak pakai color apa pun terpulanglah. Cuma adalah color-color yang disukai oleh Rasulullah. Hijau, putih, hitam, merah pun merah merun, bukan merah jaham tu. Merah yang terang tu. Tu merah tu kesukaan benda lain lah. Jadi gitulah ya. Selepas kejadian tersebut Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat. Sebab kejadian yang mana peristiwa pemecahan oleh tuan tu sendiri, dan tuan tu sendiri dia sebenarnya tak beritahu pada orang lain dia pecahkan tu, dia senyap je. Maka Nabi menyebutkan, ingatlah bahawa setiap binaan yang kamu dirikan itu akan menjadi bala kepada kamu, kecuali binaan rumah yang menjadi keperluan. Setiap apa yang kita buat jadi bala kepada, sebab barangkali ada persoalan dari mana bajet kita datang. Kenapa kita buat demikian? Adakah maksud sebagai kategori pemberusan atau tidak? Sebab itu hatta kubur sekalipun tuan-tuan sebenarnya dilarang sama sekali kita membina binaan di atas kuburan. Siapa pun dia sebenarnya dari Islam. Cuma barangkali lah pada saya, kalau sekadar letak batu nisan ada nama, senang nak cari alasannya, senang nak cari. Nanti satu ketika itu kira paling longgar lah kalau saya. Kalau tuan-tuan berkesempatan ke makam Baqi ataupun makam Mahla di Mekah, tak ada tanda pun. Yang dikatakan makam Khadijah di Mahla tu di dalam satu kelompok besar. Tak boleh masuk pun, tidak tengok daripada luar. Pintunya hijau lah tu, pintu makan tu. Saya pun pelik, kenapa dipakai? Sebab itu kawasan kerabat Rasulullah di sana. Tak boleh masuk pun. Tak ada tanda pun mana satu. Cuma bila ada tanda, kalau cakap Malaysia ni mudah barangkali untuk membacakan doa
Tapi kalau nama nak bacakan doa di mana-mana saja pun, Nabi tak katakan baca doa atas kubur si fulan akan berhubung fulan, tidak, tak sebut pun. Setakat yang saya tahu belajar orang tak ada jumpa. Tuan-tuan baca kat sini pun, insya-Allah niat sampai. Ya Allah, doa untuk arwah bapakku contohnya, arwah makku, arwah nenekku. Kita niat yang kita bacakan sampai. Ya. Bukan mesti kita ke atas kubur. Cuma menziarah kubur ini merupakan salah satu daripada sifat orang yang tawaduk, yang mengingatkan dirinya akan kematian. Itu konsep asasnya ziarah kubur itu, supaya dapat memberikan kesedaran, keinsafan dalam diri kita bahawa kita ini akan mati. Hebat macam mana kita pun, kita akan duduk dalam itu juga. Berkuasa macam mana pun kita akan duduk, kaya macam mana pun kita akan duduk itu. Yang kita bawa kan sebagai mereka kan kapan aja. Simpanlah kat rumah tu, gajah duduk, gajah berdiri, gajah baring, segala rumah. Tak bawa dah tu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tu boleh telekung Kerawang tu, dekat Surabaya ke, dekat Jogja ke, beli yang mahal tu, tak bawa dah. Kayak kapan juga ini bawa. Bayar minta kat Bilal Surah, biar dalam masjid, bayar berapa 200-300 untuk kain kapan saja. Yang mahal tinggal kat rumah, tak ikut pun kita. Ya. Sebab itu Nabi sebut binaan itu akan menjadi bala. Sebab apa? Tak perlu kecuali binaan rumah yang menjadi keperluan. Bila tak perlu itu maknanya masuk dalam badai. Sebab itu ya, saya kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang buat renovation ni. Dia kata, sayang tuan, ya, ada satu kawan tu buat satu rumah tu memang kalau kita lah, kalau saya lah, dia sendiri kalau saya lah memang tak tukar dah tu. Sebab masih elok, masih bagus semua. Tapi kerana orang tu barangkali banyak duit, buka balik, buat baru lagi, sama buatnya. Kalau yang terutama sekali kawasan-kawasan perumahan yang baru-baru, ya contoh kalau dekat Kelang ini Bandar Putera 2 ke sebagainya kan, karena dipecah balik semua tu, buat balik dia sama. Jadi kerja tak puas hati katnya dia buat tu, dia nak tukang dia buat dia. Baik. Kubah yang dibina oleh sahabat Ansar itu merupakan satu contoh pembaziran yang dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya. Lantaran itu Nabi memalingkan muka daripada sahabat berkenaan sebagai tazkirah dan amaran, agar setiap orang yang mengaku dirinya beriman tidak sekali-kali melakukan kerja yang tergolong dalam pembaziran. Nah ini maknanya Nabi tak marah, Nabi tak sebut, tapi palingkan. Namanya sikap Nabi sendiri menggambarkan Nabi tak suka, Nabi benci dengan keadaan tersebut. Kita harus tahu ya sebab hadis Nabi ini maksudnya apa-apa yang disabitkan dengan Nabi sama ada perkataan, perbuatan atau ikrar. Jadi perbuatan Nabi di sini melihat memalingkan muka daripada sahabat tersebut, tak suka, bukan tak suka sahabat tersebut, tak suka dengan sikap ataupun perbuatan sahabat tersebut. Ini kita silap. Kita kadang-kadang tak suka orang dia, sepanjang kita tak suka dengan sikap perbuatannya, bukan tak suka orang dia. Kita main borong habis ya, tak suka dia, macam Firaun dia. Apa cerita tu? Saya ingat apa? Yang dia kasih selamat. Kalau kau tak suka keturunanku pun aku tak suka, kata dia kan. Itu silap dia tu. Tak suka dengan tuan dia, anak dia kenalah suka juga. Tak suka dengan sikapnya saja. Tuan badan tu kita kena macam biasa lah. Nah itu sikap ya. Tapi Nabi tunjukkan di sini, maknanya gambaran yang Nabi buat, yang Nabi tunjukkan tak suka dengan perbuatan sahabat tersebut. Lantaran itu Nabi memalingkan muka sebagai tazkirah, peringatan dan amaran, supaya setiap orang yang mengaku beriman tidak sekali-kali melakukan pembaziran. Supaya maknanya ingatkan pada kita balik, supaya kita ni dalam keadaan kita walaupun kita mampu berbelanja, tetapi bila mana kita berbelanja mengikut keperluan, itu dinamakan sebagai zuhud. Termasuk dalam zuhud tu saya pernah bincangkan dulu kan. Kita mampu, tapi kita belanja ikut keperluan. Contoh kalau kita makan ada kan, kalau setakat makan satu kali hidang tu 50-60 ringgit, tak ada hal lah. Contohnya macam tu kan. Tapi kerana keperluan rumah kita mungkin 5 orang saja, jadi masalah atau apa ni, belanjalah untuk kadar yang itu je. Nah itu maksudnya macam tu ya.
Maka sahabat daripada kaum Ansar tersebut yang peka terhadap nasihat Rasulullah, walaupun tidak hanya memalingkan muka tanpa sepatah kata ketika mendapat isu kubah tersebut, segera memahami dan prihatin terhadap nasihat Nabi yang sangat-sangat simbolik tersebut. Beliau menyadari kesilapannya dan segera meruntuhkan kubah yang dibina tanpa diminta oleh Rasulullah. Nabi tidak suruh pun, tapi dia bina, dia runtuhkannya. Dan sahabat Ansar itu juga tidak memberitahu kepada baginda selepas ianya diruntuhkan. Dia tak jumpa dah, ya Rasulullah, ya, kubah kat rumahku aku dah buka dah, tengoklah, maka percaya tak punya tu. Dia dah bagi tahu. Dia tak bagi tahu pun, dia diam je. Mana dia tahu perasaan ini. Dan inilah yang sangat cantiknya, ya, bagaimana pengajaran, bentuk pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam ini menggambarkan keikhlasan sahabat dalam menerima sebarang teguran khususnya daripada Rasulullah. Ini sangat penting, ya, keikhlasan itu. Dan hati yang lembut apabila menerima nasihat secara berkesan adalah umpama tanah yang subur, segera tumbuh berbagai-bagai tumbuhan apabila disiram hujan. Begitu Tuhan, kita akan melembutkan hati kita. Supaya apa? Kita ini mudah menerima nasihat daripada orang lain. Antara kaedah, antara cara bagaimana untuk kita melembutkan hati kita ialah dengan zikrullah. Ingat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah Ta'ala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Maknanya hati yang tenang itu adalah hati yang lembut. Tetapi hati yang keras, hati yang kaku, hati yang kasar, itu adalah hati-hati yang sebenarnya punya penyakit. Dia tidak akan menjadi tenangan. Kalau orang punya perasaan sombong, perasaan negatif dalam diri dia, ya, orang riak contohnya, hatinya sebenarnya tidak tenang selagi orang tak puja dia, selagi orang tak hebahkan kebaikan dia. Dalam hati itu, bila lah orang nak cerita kebaikan aku. Sebab dia ada penyakit dalam diri. Sebab itu tuan-tuan, bila kita buat apa saja pun, keikhlasan itu sangat penting. Iman orang pandang ke, orang tak sebut ke, orang tak cerita ke, ikhlas pada Allah Ta'ala. Kita bantu orang ke, kita bantu badan ke, kita apa boleh penuh yang baik ke. Kalau orang nak mengata sesuatu yang tak elok, itu perkara biasa, kita jangan heran, ya. Sebab itu hati yang boleh selain pada zikrullah, ya, dia kena menyadari yang pertama tadi zikrullah, yang kedua perlu menyadari tentang kelemahan diri dia. Bahawasanya kita ni manusia yang tidak bersifat kamil. Yang sempurna, kamil tadi sempurna hanyalah Rasulullah saja. Kita ni tidak akan bersifat sempurna, tetap ada kelemahan. Jadi maknanya bila mana kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kita tidak akan rasa, ya, kita ini bagaimana, oh kita ni susah apa sebagainya. Okay, seterusnya kita kena menerima, reda dengan apa yang Allah tentukan, qada dan qadar daripada Allah SWT. Ya. Bagi contoh lah kan, sebagai contoh katakan 2 hari lepas hari Isnin, ya, keputusan ketiga dikeluarkan. Kita kena terima apa yang telah diperoleh oleh anak-anak kita dengan syarat sebelum menjalani proses tersebut, segala usaha telah dibuat sebaik mungkin. Kalau memang saja-saja, kan, tidak buat ulang kaji, malam tu sempat main futsal lagi, besok pagi nak exam, tak boleh, ya. You got what you did. Kamu akan dapat apa yang kamu buat. Saya sebut dengan student saya, macam itulah. Kalau kamu bersungguh, inilah hasilnya. Kalau dalam bahasa Arab sebut manjada wajada, siapa yang bersungguh dia akan dapat. Kalau kita bersungguh, kita akan dapat. Begitu juga nak dapatkan hati yang lembut ni. Dan kalau nak tahu hati kita sakit atau tidak, tuan-tuan, tengok, ya, bagaimana sikap kita terhadap ibadat, bagaimana sikap kita terhadap tazkirah, bagaimana sikap kita dengan ayat Quran. Kalau kita dengan Quran, Rasulullah sebelumnya, nak bersemayam pun malas, buat ibadat pun rasa macam lesu, lembik, ya. Tazkirah, alah, lama. Itu tanda-tanda hati yang sakit, jiwa yang lemah. Sebaliknya apabila melakukan sesuatu yang maksiat, dia rasa senang, rasa seronok, rasa manis, ya.
rasa suka. Hujan macam mana pun, kalau dah memang nak pergi tu, sanggup dia pergi. Tak makan, tak apa, lepas tu kalau makan. Ni kadang-kadang ya. Tengok bola baru ni ya, ada Malaysia lawan Thailand kan. Betul ya? Kalah. Ngamuk, ada yang ngamuk. Kalah dengan Vietnam pun tumbuk orang Vietnam. Yang ditumbuk tu bukan main pun. Kan? Pelasaknya yang lain lah. Dan kalah dengan Thailand tak nak buat apa lah. Ada yang mengamuk balik. Dan malam pagi itu saya dengar ada yang meninggal. Balik menggali geram ni pasal pulas motor laju-laju, meninggal. Orang betul 9 kampung sebelah. Allah Akbar ya. Sebab itu hati yang lembut, mudah menerima nasihat, dan segera terkesan nasihat tersebut. Jadi ini yang banyak kita nak bentuk tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang kita ya, menegur, kadang-kadang kita menasihat, tapi tak masuk juga. Maknanya barangkali orang itu masih lagi hatinya belum lembut. Tak apalah, tapi yang penting bagi kita ini tuan-tuan, kita kena lembutkan hati kita supaya segala bentuk nasihat, pesanan ya, melekat dalam hati kita, dan dia akan jadi subur, berkesan pada diri kita, berubah. Jangan tunggu umur 40, life begins 40. No. Ada orang nak hidupnya bermula dengan 40 tahun. Dia kalau sampai, kalau tak sampai 39,5 tahun. Sebab tu selalu disebutkan bila mana kita nak buat baik ya, jangan tunggu sampai esok, ataupun jangan tangguhkan. Dan dalam Islam Nabi mengingatkan kita, bila kita ada niat, maka malaikat akan catat satu kebajikan bagi orang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Contoh macam tadi lepas solat maghrib, tuan-tuan yang macam ni, lepas ni kalau panjang umur nak sembang Isyak, hari ni malam ni juga ni. Jadi niat nak solat Isyak, tapi tiba masanya kan kita buat lah, jangan niat saja, tak buat, dah jadi sesat ya, ilmu niat ya, ajaran niat ya. Dan Rasulullah SAW memperlihatkan kebenciannya terhadap pembaziran, kerana pembaziran itu melambangkan sifat tidak berhati terhadap harta kekayaan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kita tahu bila mana Allah menganugerahkan sedikit kelebihan kepada kita, bukan sebenarnya untuk kita sendiri. Sebab itu selalu kita dengar, yang benar-benar dikatakan harta kita, milik kita, yang akan membantu kita adalah apa-apa yang telah kita laburkan, apa-apa yang telah kita infakkan, apa-apa yang telah kita gunakan pada jalan Allah. Bagi itulah sebenarnya yang akan membela, menjadi pembela kepada kita. Walaupun yang kita infakkan itu adalah untuk ahli keluarga kita sendiri. Tuan-tuan yang menjadi ketua keluarga, menafkahkan keluar harta benda, beli makanan ke, beli keperluan untuk rumah, maka itu ya, keluar belinya itu, untuk membeli dan mencarinya itu dianggap sebagai jihad, dan pemberian itu dianggap sebagai infak dengan niat untuk memelihara keharuman dalam rumah tangga, maka akan mendapat pahala. Sebab itu ya, para isteri dia kena menerima dengan kemampuan yang telah dengan kemampuan suaminya ataupun kedua keluarganya setakat yang itu. Dan selalu disebutkan kalau dalam khutbah nikah, isteri dilarang sama sekali daripada minta sesuatu yang di luar daripada kemampuan suaminya. Dan memang katakanlah ya, pendapatan sekian dan sekian banyak, tak payah kita nak minta lebih-lebih ya, sabarlah ya, mudah-mudahan bila ada rezeki adalah ya, sedikit penambahan. Ingat ya, bila mana Allah Ta'ala sebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud kalau kamu bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah akan tambahkan lagi. Tetapi kalau kufur, ingat ya, azab Allah itu sangat berat. Sebab itu bila kita menerima yang sedikit ya, tak apalah, alhamdulillah dapat juga makan ya. Terima yang tak banyak, hari ni banyak ni, alhamdulillah cukuplah. Suami pun kena juga terima lah yang sedikit ya, dapat isteri satu, syukurlah ya. Mudah-mudahan
Dengan bersyukur tu Allah tambahkan lagi rezeki, sehat badan, bukan tambahkan isteri lagi, tambah sehat. Ya balik ya, sehat itu insyaAllah. Doa banyak. Baik. Tidak menggunakan di tempat yang wajar, sedangkan di keliling mereka terdapat golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan, yang terdiri daripada golongan fakir miskin, ataupun barangkali anak-anak yatim, ataupun apa sajalah yang